Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Yongshimi. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang penghayatan etika dan peradaban dalam konteks Malaysia. Pembincangan ini akan meneroka konsep etika dan peradaban, sejarahnya, dan kepentingannya dalam membentuk masyarakat Malaysia yang harmonis. Objektif pembincangan pertama. Pembincangan ini bertujuan untuk memahami konsep asas etika dan peradaban dalam konteks Malaysia. Kedua, saya akan meneroka sejarah perkembangan etika dan peradaban di negara ini. Seterusnya, kita akan mengkaji bagaimana etika dan peradaban dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Akhir sekali, kita akan menganalisis peranan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana etika di Malaysia. Kepentingan etika dan peradaban memainkan peranan penting sebagai landasan dalam pembangunan moral Malaysia yang holistik. Ia juga menjadi mekanisme utama dan mengekalkan keharmonian sosial dalam masyarakat yang berbilang karut. Selain itu, etika dan peradaban berfungsi sebagai asas pembentukan identiti nasional yang kukuh. Dalam kehidupan seharian, ia menjadi panduan moral yang membantu individu dalam membuat keputusan yang betul. Secara keseluruhannya, etika dan peradaban merupakan tunjang utama dalam membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Sejarah etika dan peradaban di Malaysia. Pada zaman pra-kolonial, sistem nilai masyarakat dipengaruhi oleh kepercayaan animisme serta agama Hindu-Buddha. Kedatangan Islam ke tanah Melayu membawa perubahan yang ketara dalam sistem nilai tradisional masyarakat peribumi. Semasa zaman kolonial, penjajahan Barat membawa masuk nilai-nilai baru yang bertembung dengan nilai tradisional masyarakat tempatan. Proses pemodernan yang berlaku ketika itu turut memberi kesan kepada struktur sosial. Selain itu, migrasi yang berlaku akibat dasar kolonial menyebabkan pembentukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Selepas kemerdekaan, pembentukan identiti nasional menjadi keutamaan dalam usaha membina negara yang bersatu padu. Kerajaan telah memperkenalkan pelbagai dasar bagi mempromosikan perpaduan dalam kalangan rakyat. Walau bagaimanapun, globalisasi telah membawa cabaran baharu yang mengancam nilai-nilai tempatan masyarakat Malaysia. Konsep etika dari perspektif sejarah. Dalam pemikiran Eropah, etika sebelum zaman Enlightenment berasaskan agama dan tradisi. Semasa era Enlightenment, rasionalisme dan sekularisme mula berkembang. Selepas era ini, muncul pula konsep etika moden dan punca moden yang terus mempengaruhi cara manusia memahami etika. Dalam konteks kolonialisme dan pasca-kolonialisme, penjajahan telah memberi kesan besar terhadap struktur sosial serta nilai dalam masyarakat. Oleh itu, usaha membina semula identiti selepas penjajahan menjadi penting bagi memastikan kestabilan negara. Pada masa yang sama, masyarakat perlu menangani kesan-kesan kolonialisme dalam konteks etika semasa. Dari sudut agama dan kepercayaan, Islam telah memberikan pengaruh besar terhadap etika masyarakat Melayu. Dalam masyarakat Cina, nilai-nilai Konfusianisme membentuk asas etika dan tingkah laku. Pengaruh Hinduisme dan Sikhisme pula memainkan peranan penting dalam membentuk nilai masyarakat India. Selain itu, agama-agama lain juga mempunyai peranan yang signifikan dalam landscape etika Malaysia. Penghayatan etika dalam masyarakat. Pada peringkat individual,
Seseorang perlu membentuk jati diri yang kukuh serta memupuk integriti peribadi. Amanah nilai-nilai mulia dalam kehidupan seharian juga perlu diterapkan. Selain itu, individu mempunyai tanggungjawab moral bukan sahaja terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap orang lain. Dalam konteks keluarga, keluarga merupakan unit asas dalam pembentukan nilai dalam diri individu. Ibu bapa berperanan mendidik anak-anak dengan nilai-nilai mulia agar mereka menjadi insan yang beretika. Oleh itu, institusi keluarga perlu diperkukuhkan bagi memastikan masyarakat yang beretika dapat dibentuk. Pada peringkat komuniti, semangat gotong royong dan kejiranan harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap individu juga digalakkan untuk melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat perlu sentiasa menghormati keberbagian budaya dan agama bagi mewujudkan keharmonian. Pada peringkat masyarakat, perbuatan nasional perlu diperkukuhkan demi memastikan kestabilan negara. Dalam era globalisasi, masyarakat perlu berusaha mengekalkan nilai tempatan yang menjadi identiti negara. Malaysia juga harus terus menjadi model masyarakat berbilang gaung yang harmoni. Pelembagaan sebagai wahana etika dan peradaban. Dari sudut sejarah, pelembagaan Malaysia terbentuk hasil daripada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kemerdekaan negara pada tahun 1957 membawa kepada pembentukan pelembagaan Malaysia yang menjadi rujukan utama dalam sistem perundangan negara. Sepanjang tempoh selepas kemerdekaan, beberapa pembinaan penting telah dilakukan terhadap pelembagaan bagi menyesuaikan dengan perkembangan semasa. Pelembagaan memainkan peranan penting dalam memastikan integrasi nasional terus terpelihara. Ia merupakan kontrak sosial yang mengikat hubungan antara kaum di Malaysia. Selain itu, pelembagaan juga melindungi hak-hak asasi dan kebebasan rakyat. Dalam masa yang sama, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat harus dipelihara. Rukun negara pula berfungsi sebagai prinsip panduan dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu. Cabaran dan masa depan. Dalam menghadapi cabaran semasa, masyarakat perlu berdepan dengan isu polarisasi kaum dan agama yang boleh menjejaskan perpaduan negara. Pengaruh media sosial dan teknologi baru juga boleh memberi kesan kepada nilai etika dalam masyarakat. Selain itu, ancaman ekstremisme dan radikalisasi perlu ditangani bagi memastikan kestabilan negara terpelihara. Sebagai langkah ke hadapan, pendidikan etika dan sivik harus diperkasakan bagi melahirkan generasi yang beretika. Dialog antara agama dan budaya juga perlu digalakkan bagi meningkatkan persefahaman antara kaum. Selain itu, golongan belia harus diberi peluang untuk terlibat secara aktif dalam pembentukan nilai negara. Kesimpulannya, penghayatan etika dan peradaban amat penting dalam membina sebuah negara Malaysia yang harmoni dan bersatu padu. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menghargai kepelbagaian sebagai satu kekuatan serta bertindak dengan penuh tanggungjawab sebagai warga negara. Penghayatan etika dan peradaban bukan sekadar teori semata-mata, tetapi ia perlu diamalkan dalam kehidupan seharian di semua peringkat masyarakat bagi merealisasikan wawasan Malaysia yang lebih baik. Sekian, terima kasih.